Yes, Okay, we are live now. Okay, live. Okay, thank you so much everybody for joining. Okay, we have June over there. Hello, June. Let us know who's the new guest today. Alright, good morning and welcome to the Frog Connected Classroom Discover Career series. So please lead your discussion on discovering careers by encouraging your friends to follow this lesson by creating and sharing pictures, videos, digital posters, posts, inspiring stories, and even your own interviews via social media channels like Twitter, Facebook, Instagram, Google+, and even blogs using hashtag FrogCC, hashtag FrogFireChief, or hashtag FrogFireSafety. Alright, today with us is the Director for Kuala Lumpur's Fire and Rescue Department, Tuan Khairuddin Rahman. Alright, sir, welcome. Thank you very much. Assalamualaikum and very good morning to all the children's schools. So, Tuan, if you would like, can you introduce yourself to tell us about your role, how many years you have been in this field, and your latar belakang pendidikan, like where you came from, what did you study in high school? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning to everybody. Of course, my name is Khairuddin bin Rahman alias Usaini. I'm from Kuching, Sarawak. I've been working in the Fire Service Department 25 years. Alhamdulillah, during these 25 years, I start from rank and file from the penolong penguasa, assistant superintendent. I joined with my diploma in 1989. Alhamdulillah, the opportunity that given by our departments to me to further my studies in service, and Alhamdulillah, I managed to get my master's in 1998. And in year 2000, I was promoted and become commandant of Fire Rescue Department, Fire Rescue Academy in Kuala Kubu Baru. Of course, to start his career in fire, we need to start from the bottom. That means start from become a real fireman. And of course, to be a real firefighter, you must undergo specialized training to make sure that you are capable and competent to be a fireman before become a fire chief. Of course, through this 25 years experience, it acquire a lot of trainings and of course exposure plus knowledge. This is very important just to remind the students when we thought we want to be what in life. So if you choose your career become fighters, you must know what is a firefighter's requirements. Alhamdulillah, from the moment I started as school student age, when I was in primary schools and of course secondary schools, I involve myself with all these uniform bodies activities, and also when I'm join UITM, I become a cafeteria, and through that training and exposure, and of course during that period of time, I always visit my uncles where he's attached with police force, whereby I observe a lot of uniform officers. And I really enjoy looking at them and inspire me to become somebody who have disciplines, integrity, and of course, when you wear uniforms, you look very smart and you feel proud of yourself. And through that exposure, I dedicated myself to become the job that I choose today as a firefighter in Fire Rescue Department. That's very good. That's very interesting. So maksudnya Tuan from sekolah menengah pun dah already masuk persatuan uniform. Ya, insyaAllah. Body for school. Alright, that's very good. So can I do your job? Because I service normally what good firefighters, competent and capable fire officers. We have to undergo special vigorous trainings that require before you can fight with fire. As what the quotation says, if you work with fire,
you must train with fire. Okay. Okay, the risk is there, but of course, when you understand the nature of fire itself through the training that you have, inshallah, we can face a fire, not running out of fire. As you may look at what happened in media, in televisions, when there's a fire, people run out of buildings, but firemen have to come in. Okay. Alright, Tuan, can I know, other than just putting out fire, do you do other rescue jobs? Like what other stuff other than just memadam api? Okay, when you look at a Fire Service Act, where we are given the mandate by the Parliament to protect the public from danger of fire and for rescue. We provide rescue services, even up to medical EMRS, emergency medical rescue services, whereby we stabilize the victim. The most important thing is that we have to provide services. Nowadays, the public, masyarakat semakin canggih. Mereka melihat dari segi keperluan kehadiran pasukan bomba. It requires us to adapt and change our way of doing things. And nowadays, when you look at Europe, when you look at in America itself, 70% of our firefighting reduced to public education, whereby fire can be prevented. Because firefighting is a losing battle. We can't afford to have a fire whereby we might lose. Firefighting is a losing battle. Dalam patah Melayu lah, menang jadi arang, kalah jadi abu. So dalam tindakan ini, public education is play an important role. Now, 70% daripada tugas Jabatan Bomba lebih kepada tindakan pencegahan, iaitu public education. 30% hanyalah untuk tindakan memadam, menentang kebakaran. Yang mana itu adalah tindakan yang terakhir. Jadi kita mintalah kalau dalam masyarakat ini mana kita kenalah mengambil tindakan pencegahan. Itu yang kita haraplah. That's very interesting. Tak pernah tahu bahawa 70% adalah kepada more towards education dan pendidikan, kan 30% je yang actually memadam api dan rescue semuanya. Sekarang di bawah NKRA pun kerajaan tertentukan mana NKRA dan juga KPI jabatan kami lah, hampir 70% tadi adalah lebih kepada pendidikan dan kesedaran awam, 30% pada operasi pemadaman kebakaran, di mana kita memikirkan bahawa lebih baik kita mencegah kejadian kebakaran daripada berlakunya kejadian. Alright. So, boleh tak tahu like how many hours do you work like one day? Berapa jam satu hari kena kerja? Anggota bomba bekerja 24 jam. Tetapi kita bekerja mengikut shift. Shift 12 jam kerja, 24 jam off. Tetapi bagi pegawai kanan seperti macam saya lah sebagai pengarah Jabatan Bomba Kuala Lumpur ni, saya bekerja daripada jam 7.30 pagi hingga pukul 5.30 petang. Dan selepas itu saya akan bertugas dalam bentuk on call ataupun standby, dan sekiranya ada kebakaran besar berlaku, maka saya akan dipanggil untuk hadir ke tempat kejadian berdasarkan pada kes. Sekiranya kes melibatkan kematian, melibatkan pejabat kerajaan, melibatkan perkara-perkara yang penting, maka kita akan mengambil tindakan. Mana saya sendiri akan turun padang untuk bersama dengan pegawai saya untuk mana tugas kita ni tidak ada had. Saya boleh dipanggil bila-bila masa sekiranya ada kejadian kebakaran berlaku pada waktu tersebut. Alright, Tuan, boleh tahu tak like what skills do you need to be a firefighter? Apakah kemahiran ke kebolehan yang diperlukan untuk menjadi atau sebagai seorang ahli bomba? Okey, alhamdulillah sekarang jabatan bomba ni bukan macam jabatan bomba dulu lah, mana kalau kita ada punya badan yang besar, kita punya kata fizikal yang cukup hebat, kita jadi anggota bomba. Sekarang kebanyakan pendekatan kita lebih kepada pendekatan sains dan juga akademik, di mana dalam kemasukan dalam jabatan kami ini telah ada 3 peringkat. Peringkat SPM, peringkat diploma dan juga peringkat ijazah. Dan kita juga mengalu-alukan kemasukan pemegang ijazah yang mempunyai
ijazah dalam kejuruteraan kebombaan dan architecture, electrician untuk menyertai jabatan kami lah. Since tahun 2000 kita telah membuka ruang kepada pelajar-pelajar ataupun pemegang ijazah yang punya kelayakan dari segi technical untuk masuk dalam jabatan supaya mereka dapat memantapkan keupayaan jabatan kami lah. Dan kalau kita lihat dari segi perubahan ini telah berlaku cukup ketara. Dulu anggota bomba kita ambil daripada bawah, di start. Dari bawah dia naik ke atas peringkat berperingkat. Tetapi sekarang kita dibenarkan oleh kerajaan untuk mengambil pegawai yang technical knowledge ni untuk masuk, dan kita garapkan, kita gandingkan dengan pegawai-pegawai yang berpengalaman. Mana pengalaman kita campur dengan akademik akan memantapkan jabatan. Ini dapat perubahan yang berlaku dalam jabatan bomba. Sebelum ini kita lihat jabatan bomba, kebanyakan orang tidur tengok jabatan bomba ni jabatan yang kata tidur tunggu ada api datang. Tetapi sekarang tidak. Kita keluar daripada balai, kita berjumpa dengan masyarakat, we meet the community. Mana kita turun padang. Di Kuala Lumpur ni sama jugalah, kita turun padang, kita pergi sekolah, kita pergi dari segi program kesedaran awam lah. Ini yang penting lah. So it means that bukan sebagai pemadam api sajalah. So if you have technical skills, ada yang masuk engineering pun boleh jadi bomber. Memang kita pengambilan pertama kali di peringkat Kuala Lumpur ni kita ada pegawai yang punya ijazah dalam kejuruteraan mechanical, kejuruteraan civil, architectural, even ada juga dari segi psikologi, veteriner. Kita ada yang bahagian unit anjing kita, pengesan kita K9, kita ada seorang pegawai veteriner yang mereka mempunyai sijil degree ijazah dalam veteriner, tapi sebelum masuk ke medan bomba ni kita perlu melalui latihan lah. Dan kebanyakan penguasa peringkat ijazah ini mereka perlu melalui latihan selama 9 bulan, latihan asas sains diploma sains kebombaan dan juga kursus-kursus yang lanjutan lah, untuk memastikan mereka menjadi seorang pegawai bomba yang kompeten lah. Dan ini bukan satu perkara yang bukannya senang. Sebab sebelum masuk jabatan, mereka perlu melalui temu duga fizikal, lepas tu temu duga lisan dan juga temu duga pengambilan. Mereka mempunyai peringkat-peringkatnya. Hanya mereka yang berjaya melalui tapisan-tapisan ini akan diambil bekerja dengan jabatan. Sebab it require memerlukan seorang anggota yang bukan saja cekap, bukan saja ada akademik, tetapi berani dengan arti kata mana mereka berani, dia prepare to face the difficulties. Selalu sedia lah, macam pengakap juga. Alright, Tuan boleh beritahu tak, kenapa Tuan sangat berminat dalam bidang ni? Apa yang menyeronokkan? What is so fun about being a firefighter? Bahaya kot? Alhamdulillah, menjadi anggota ni sebenarnya niat, kalau terus terang saya katalah, niat saya kata cita-cita ni menjadi seorang pegawai polis. Tetapi malangnya mungkin bukan rezeki saya dalam polis dapat ditawarkan jadi seorang anggota tentera, pegawai tentera, tapi oleh kerana bukan rezeki saya juga, sebab ibu saya lah memang minta saya jangan jadi askar, ya tak, kerja ni bahaya. Jadi saya pun merayu, boleh tak saya masuk bomba. Alhamdulillah, mungkin rezeki saya dalam bomba ni, saya join ni, dan bila saya masuk dalam bomba saya dapati bahawa jadi seorang anggota bomba ni satu pekerjaan yang cukup kata orang seronok, di mana tiap-tiap hari kita belajar benda baru. Daripada saya masuk kadet penolong penguasa hingga saya menjabat jabatan sebagai pengarah bomba Kuala Lumpur ni, kita telah didedahkan, dan dalam sepanjang tempoh 25 tahun ini saya telah diberi peluang untuk berada di luar negara lah. Pada tahun 1994 saya berada di Sweden selama sebulan setengah. Dan pada tahun 1997 saya telah berada di Jepun selama 6 bulan. Dan 2000 saya berada di Australia. Dan selepas itu banyak siri-siri khusus dan seminar yang saya hadir di luar negara lah. Sepanjang tempoh perkhidmatan saya dah banyak pergi luar negara, di mana kita belajar kebombaan daripada negara-negara maju dan kita bawa di Malaysia dan kita kongsi dengan rakan-rakan kita. Sebab sepanjang jawatan saya sebagai komandan di Akademi Bomba serta sebagai pengarah latihan dalam jawatan bomba ni sehingga tahun 2007 sebelum saya ditukarkan ke Sabah, cukup seronok lah.
bila saya pertama kali dalam program kesedaran awal sekarang, di mana saya banyak menumpukan perhatian kepada pelajar-pelajar sekolah rendah, menengah, dan di Kuala Lumpur ni saya telah anak angkatkan sebanyak 4 buah sekolah. Dan juga di Sabah itu kita pernah anak angkatkan sekolah, dan kita jadikan sekolah ni sebagai anak angkat kita, dan kita bantu dari segi program-program kesedaran awam bersama-sama dengan pihak PIBG. Dan di Sabah sendiri saya pernah jadi pengurusi YDP PIBG supaya tanduk bomba ni kita dapat menghubungkan kepada kesedaran awam pada pihak sekolah dan generasi yang muda ni, generasi sekolah rendah, sekolah menengah, yang kita didik dan kita dedahkan dengan ilmu yang kebebaan yang cukup baik, mereka menjadi satu generasi yang cukup terdidik dan tahap kesedaran cukup tinggi, dan ini akan juga membantu mengurangkan ada kerugian dan ada kebakaran di sekolah-sekolah lah. So I guess the satisfaction macam jadi cikgu jugalah, memuaskan sebab nampak efek yang pendidikan yang Tuan bagi semua akan help with the future lah, right? Yeah, jadi dia lebih kurang sharing lah, because dari segi pengalaman saya sendiri bila kita ada program-program ini, kita kan pelajar-pelajar lah. Pengalaman saya, dulu saya orang pelajar yang bukan dia kata orang brilliant lah, bukan perkara soal cerdik, tapi apabila kita constant ataupun secara konsisten kita belajar dan kan, alhamdulillah saya dapatkan pada peringkat ini. Mula-mula kita masuk seorang budak yang jual kuih, saya dia belajar 1 sampai saya masuk industri. Hinggalah saya masuk UiTM pada tahun 80-an. Saya bukanlah tidak kata orang stop jual kuih, sebab saya kena belajar di Shah Alam. Tapi dalam tempoh saya belajar sebagai seorang pelajar, sambil saya belajar sambil jual kuih untuk mak saya, nenek saya, tapi telah mengajar saya bahawa erti hidup ni sekiranya kita berusaha, tidak ada alasan kenapa kita perlu gagal. So, dapat itulah pengalaman-pengalaman ini saya nak share, saya nak kongsi dengan pelajar-pelajar bahawa kalau kita punya satu matlamat kehidupan kita, kita rancang kehidupan kita dengan cukup baik. Sebab itulah bila saya melibatkan diri dalam sekolah, saya suka bercakap face to face dengan pelajar-pelajar supaya saya nak menyatakan pengalaman saya dan kita boleh kongsi dengan pelajar supaya mereka dapat kata orang belajar dari pengalaman kita, kesilapan kita jangan diulang. Mana go for something yang cukup baik lah. Sharing is caring lah kiranya kan. Yeah. So Tuan boleh tak beritahu juga apa yang paling mencabar, apa yang susah pasal jadi seorang ahli bongo? What's so challenging? Because now you find enjoyable, you can share everything. Kalau yang susah tu? Memang apabila kita pergi satu ke tempat kejadian, bila kita nampak api kebakaran ni besar dan pada jangkaan kita sukar untuk dipadam dengan cepat, maka kita perlukan resources ataupun bantuan peralatan, bantuan anggota di tempat lokasi. Tetapi bila benda ni berlaku memang mencabar, kita kena fikir what is the best, apalah tindakan yang terbaik, tindakan yang terpantas untuk kita mengurangkan kemerbakan dan juga memadam kebakaran. Jadi yang paling saya cukup sedih bila ada kebakaran, bila ada mangsa kebakaran. Pertama kali bila mangsa yang terlibat adalah kanak-kanak. Yang mana bila kita lihat dari kejadian tersebut, kebakaran tersebut, kematian tersebut, kita jangka kalau ibu bapa, kalau ibu mangsa boleh bertindak dengan awam, perkara ini boleh dicegah. Sebab itulah bila kita lihat dari pendidikan awam, kesedaran oleh masyarakat telah menyebabkan kematian ini. Apabila masyarakat sikap tidak peduli, itu yang menjadi kata orang rasa sedih kita lah bila kita dah pergi keluar, berkongsi pengalaman kita, bercerita tentang kes-kes macam ni, masyarakat tidak ambil pusing, tidak ambil peduli mana itu bukan berlaku pada aku, ini berlaku pada jiran sebelah, ini bukan. Tetapi kita tidak sedar bahawa kebakaran ini adalah satu kata orang terjadi yang tidak pernah dijemput. Kehadiran kebakaran ini sebagai tetamu yang tak pernah dijemput. Bila dia berlaku, bila ada elemen lupa, leka, lalai, kita menyebut kejadian kebakaran. Malang tidak bau. Jadi dalam proses ini, bila saya melihat kematian ni, saya cukup sedih sebab dalam kebanyakan kes ini, kematian ini boleh dielakkan, kemusnahan boleh dielakkan sekiranya masyarakat tersebut mengambil peranan masing-masing lah.
Tuan, ada pelajar yang tanya, adakah Tuan pernah dijilat api? Sebagai seorang ahli bomba pernah kena? Memang dalam proses waktu saya jadi ketua balai dululah, pada tahun 1990 hingga 1999 sebagai ketua balai di Sibu, Sarawak. Memang cabaran ni sebab kita yang adalah orang yang pertama kali hadir tempat kejadian. Kita terdedah dengan kebakaran ini dan pernah berlaku hingga menjejaskan pakaian. Alhamdulillah pada masa tersebut pakaian yang kita pakai lah, pakaian PPE kita lah memang cukup dapat kata menyelamatkan diri kita, tapi memang berlaku bahangan, kepanasan, tetapi alhamdulillah berkat doa dan usaha kita dan teknik cara kita, kadang kita ada juga kita terperangkap dalam situasi yang cukup mencabar, tetapi alhamdulillah berkat kata tugas kerja-kerja ni kita buat teamwork. We work in the team. Mana kita tak boleh, anggota bomba tak boleh kerja seorang. Mana kawan kita mengingat kita ni, keadaan ni tu ada, di tempat ni tak boleh masuk. Jadi perbincangan di lokasi ni kadang-kadang boleh membantu kita. So inilah merupakan satu cabaran yang apabila, cuma yang selalu saya rasa sendiri bila ada mangsa yang tak dapat diselamatkan, tak mengalih kanak-kanak tu, itu yang amat menyedihkan lah. Ahli bomba dah go through training lah, so teamwork pun sangat penting juga. Yes, dalam apa juga kita bekerja, pasukan penting lah. Sebab tu yang di sekolah sama juga, you cannot work alone. Sama juga dengan kita belajar, konsep kita belajar kalau boleh lah, jangan belajar seorang. Hendaklah kita belajar satu kumpulan, sebab bila belajar satu kumpulan, the more you gather, the better exchange of knowledge. Itunya, jangan kita kadang belajar dulu, kita ingat zaman kita lah, kalau kita ada ilmu, kita simpan seorang-seorang, kita sembunyi, kita tak nak kongsi dengan rakan-rakan lain, tetapi tindakan kita sebenarnya merugikan kita sebenarnya. Pengalaman yang saya lalui lah apabila saya dah jadi pegawai bomba ni, apa juga ilmu yang ada kongsi bersama. Sebab apa? Kemungkinan pegawai yang kita kongsi ilmu tadi akan menyelamatkan kita. Ya, betul-betul. Potensinya sama juga dengan pelajar kita lah. Rakan kita yang kita kongsi ilmu, kemungkinan besok akan jadi rakan kita, membantu kita dalam mungkin dalam bidang lain. Jadi kerjasama tu perlu ada lah. So, Tuan, ada yang nak tahu sejauh manakah kerja bomba ni dapat meningkatkan motivasi diri dan kehidupan? So, maksudnya adakah sebagai bomba perlu ada motivasi diri sudah, ataupun as you go in firefighting career, dapat lagi motivasi yang lebih banyak? I think that's what she wanted. Okey lah, kalau motivasi kita lihat dari segi pasukan bomba lah, contohnya bila kita mampu menyelamatkan nyawa, itulah satu kata motivasi yang, satu penghargaan yang kita sendiri kena tahu. Bila kita faham bahawa motivasi yang secara pribadi lah, bila kita bercakap tentang pengalaman itu sendirilah. Keseronokan ni kita tak boleh nak nilai. Bila kita rasa dapat menyelamatkan nyawa, dapat menyelamatkan harta benda, secara tak langsung motivasi ini telah menggerakkan kita, I can do better, I can do better than this. Sebab itulah selalu kita fikirkan, I will be better today from yesterday, but insyaAllah I will better tomorrow. Itu selalu dalam ruang benak saya nak pergi ke hadapan. Sebab itulah dalam jabatan bomba ni kita tidak boleh duduk diam. Jangan konsep macam dulu, bomba ni bila ada api baru keluar. Sepatutnya kita keluar daripada kotak pemikiran kita. Inilah saya nak share dengan pegawai-pegawai saya supaya always think outside the box, not inside the box. Bila kita bercakap tentang luar kotak, maka kita akan dapat banyak gambaran, dan apa yang memotivasikan kita ialah tindakan kita. Always action, not inaction. Tindakan penting sebab tindakan yang kita laksanakan akan mencerminkan keputusan yang cukup baik. Walaupun kata orang langkah pertama, walaupun sejil melangkah, yang penting kita melangkah. Jangan kita diam, jangan kita tunggu. Kita hendaklah proaktif dalam apa tindakan. Itu yang harus memotivasikan diri kita lah. Right, daripada Husna Hamimi, dia tanya, apakah nasihat Tuan tentang panggilan palsu ke Jabatan Bomba? Okey, alhamdulillah. Kalau kita lihat ataupun sepanjang tempoh 5 tahun yang lepas, panggilan palsu ni memang banyak menghantui lah. Tambah kali Jabatan Bomba lah. Mana
kita dipanggil dan kita hadir tempat kejadian dan kita dapati tidak ada berlaku kebakaran. Maknanya kita keluarkan kereta bomba kita keluarkan anggota bomba kita hadir tempat kejadian. Bila sampai tempat kejadian, ia merupakan panggil lepas tu. Tetapi dengan sistem yang ada sekarang ni, pertama kali di Kuala Lumpur dan Selangor dan juga negeri-negeri lain telah dibangunkan, kita boleh mengesan pemanggil sama ada menggunakan telefon bimbit, telefon di rumah, dan kita boleh mengenal pasti sama ada panggilan tersebut panggilan palsu atau tidak. Alhamdulillah sistem sekarang mana kita boleh mengambil tindakan. Dan dengan adanya penguatkuasaan oleh SKM komunikasi, kita telah banyak pergi ke sekolah-sekolah, kita telah banyak di rumah-rumah yang kita dapati anak-anak ni main panggilan palsu ni, kita tangkap mereka lah. Walaupun kita tidak kata on charge, tidak dakwa mereka di mahkamah, tapi kita beri khidmat nasihat. Sebab kadang-kadang kanak-kanak ni yang perasaan ingin tahu, tapi dia main-main nombor telefon dan bila juga cuti sekolah dia. Tapi Alhamdulillah sekarang di Kuala Lumpur dengan usaha pendidikan dan kesedaran awam yang dibuat oleh sekolah-sekolah bersama dengan Jabatan Bomba, kita telah dapat menurunkan angka panggilan palsu ini, dan ini merupakan satu perkara yang cukup baiklah. Mana masyarakat mula terdidik pada pentingnya mereka jangan membuat panggilan palsu. Buat panggilan yang betul-betul supaya pasukan bomba hadir di tempat kejadian. Kadang-kadang kita takut bila panggil palsu ini dibuat akan menjejaskan motivasi anggota. Ya, betul. Dan bila berlaku kebakaran, dia akan mula betul kat panggilan ni. Jadi kita akan agak-agak, jadi akan menyebabkan jangan sampai nyawa orang melayang baru kita sedar. Sama macam cerita budak dengan serigala tu lah. Yes, lebih kurang macam itulah. Bila budak serigala, kelamaan-kelamaan orang kampung tak percaya. Kan? Alright, so yang ni saya sendiri yang nak tahu. So do you get to travel on your job? So sebagai ahli bomba, adakah boleh pergi melawat tempat-tempat lain? Alhamdulillah, kalau kita lihat pengalaman saya sendiri 25 tahun kalau kita lihat di seluruh dunia ni lah, daripada waktu saya masuk sebagai penolong penguasa bomba hingga sekarang kita telah melawat kata hampir dunia ni, hampir seluruh dunia. Oh ya ke? Cuma yang saya tak pergi lagi India dan China. Okay. Australia, Europe, Amerika kita dah pergi dah. Mana bukan saja kita pergi, tapi kita bawa pelajar-pelajar di firefighters daripada seluruh negara di bawah program MTCP datang berkunjung ke Malaysia, hadir khusus di tempat akademi kita. Dan pada masa sama juga pegawai-pegawai saya yang dilatih untuk jadi juruterbang di Rusia, dan jadi juruterbang di Australia, dan khusus-khusus di Amerika, di Finland, Sweden, telah banyak peluang lah pegawai-pegawai bomba lah, mana kita meningkatkan capabilities kita lah. Mana kita tidak jauh ketinggalan belakang daripada negara-negara luar, kita hantar pegawai berkhusus. Dan hampir kata semua lah pegawai kanan kita, peringkat pegawai kanan yang boleh menguasai bahasa Inggeris yang cukup baik, kita pilih berdasarkan kepada ni lah. Mana peluang tu memang ada. Yes. Cuma sama ada pegawai tu ambil peluang tu, bersiap sedia, itu ceritanya. Kalau kita ni mampu untuk meletakkan diri kita dalam keadaan yang cukup hebat, kita tidak akan dinafikan hak untuk pergi berada di luar negara, untuk kita satu berkongsi pengalaman, pengetahuan di luar negara, tapi masa yang sama juga bila pelajar-pelajar daripada luar negara akan khusus kat kita ni, kita kongsi bersama mereka. So banyak exchange lah, walaupun sebagai firefighter, bukan duduk kat jabatan. Nah, di dalam jabatan ni, dalam jabatan tu, dalam sekarang, dalam tindakan sekarang kita menggalakkan pegawai kita keluar. Yeah, betul, that's good. Engagement dengan masyarakat tu perlu ada. Bila masyarakat mula sedar bahawa pentingnya bomba, dan jadikan bomba rakan kita. Itu kita nak. Rakan bomba. Rakan bomba, jangan kita asingkan diri kita. Mana kita pelajar balai-balai bomba macam di Kuala Lumpur ni, kita ada 4 balai yang kita jadikan CLC, Community Learning Center. Mana kita terima lawatan-lawatan pada Sabtu dan Ahad untuk pelajar-pelajar merasai macam mana tugas waktu bomba, duduk dalam kereta bomba, merasai peralatan kebombaan, macam mana gunakan peralatan kebombaan tu, so mereka dapat sendiri the feeling. Mungkin tak jadi fireman, tapi pengalaman tu di Kuala Lumpur kita ada di Hatamas, di Hang Tuah, Seputih, balai yang kita jadikan untuk ni lah. Dan saya telah banyak buat program-program dengan sekolah anak, mana
bawa pelajar-pelajar yang cemerlang, pelajar-pelajar yang miskin untuk mereka experience pengalaman macam mana jadi seorang pegawai bomba lah. Kita mengalu-alukan lah kalau ada sekolah-sekolah yang berdekatan dengan Kuala Lumpur ni untuk guru-guru membawa pelajar-pelajar dalam jumlah 30-40 orang untuk kita kongsi pengalaman kita lah. One day to be a fireman lah. One day to be a fireman. Should be a very interesting experience. So kalau ada sekolah yang berminat mungkin boleh cuba contact dengan Jabatan Bomba berdekatan jugalah. Alright, so I think now kita open kepada Q&A session from the schools. So if the schools have any question that you want to ask. Sorry Azima, is the school going on live? Okay, kalau ada sekolah yang nak bertanyakan soalan, sila mara ke depan komputer. Yeah, so if you have any question, please come to the front of the screen. If you are very shy, you can post your question on the group chat or the Q&A app. Do you have a question from the school? Setakat ni soalan kita banyak di dalam chat. Okay. Aktif di dalam chat, okay. Okey, ada saya tengok soalan daripada Kamarudin Ma yang ini berkaitan dengan masalah jerubu. Selalu dalam kita cakap masalah jerubu ni adalah disumbangkan daripada pembakaran terbuka yang tidak terkawal. Dan dalam keadaan musim panas ni sebenarnya pihak alam sekitar dan juga bomba ni memang saya mengeluarkan peringatan kepada masyarakat. Tapi malangnya nasihat-nasihat ini tidak diberi perhatian. Dan bila kebakaran ini telah besar dan luar dari kawalan mereka, mula mereka panggil bomba. Bila mereka rasa jerubu telah menghalang aktiviti setempat, mereka panggil bomba untuk padam. Ini bukan satu, kata orang, sebenarnya berpunca daripada tidak tanggungjawab masyarakat sendirilah. So, peranan pelajar penting juga. Bila pelajar melihat aktiviti ini dapat memberi teguran, memberi peringatan. Inilah bukan satu perkara yang perlu diberi perhatian lah. Dan yang ini penting supaya masyarakat sedar bahawa mereka menjadi ejen untuk mengingatkan kita dan juga masyarakat sekeliling. Dan ada soalan lagi satu ditanya berkaitan dengan how to be firefighters lah. How long does it take to train? Berapa lamakah kursus pangkat boleh ke? Khususnya kita lihat kalau anggota bomba yang memiliki sijil SPM, mereka perlu melalui selama 6 bulan latihan asas sijil kebombaan, dan bagi yang memiliki diploma mereka perlu melalui 9 bulan diploma sains kebombaan, dan bagi ijazah diploma lanjutan lah banyak setahun lah. Dan pada masa selepas kursus asas tersebut mereka tamat dengan jayanya, mereka perlu hadir siri kursus-kursus yang bersiri untuk memantapkan keupayaan mereka lah. Dan ini perlu mereka lihat dari segi skim perkhidmatan. Kalau mereka nak pergi lebih jauh, mereka kena belajar lah. Contohnya dalam jabatan kami, jabatan bomba ni tidak ada sekatan. Contohnya kalau belajar mungkin dia masuk dengan SPM, tapi dia dah dapat SPM, bila dah disahkan jabatan mereka boleh lagi sambung belajar. Dalam perkhidmatan mana sambung belajar, mereka peringkat diploma atau peringkat ijazah, dan mereka boleh mengambil cuti bergaji penuh berdasarkan pada bidang yang mereka belajar. Sekiranya berkaitan dengan bomba, mereka boleh dapat beasiswa dan sekiranya mereka memilih bidang yang lain, mereka boleh ambil cuti separuh gaji ataupun mereka cuti bergaji lah. Cuti tanpa gaji. Mana dia boleh untuk sambung belajar. Dan bila dah habis dia mesti balik berkhidmat. Ini bukan satu kata orang kemudahan diberi oleh kerjaan lah. Bukan satu perkara yang boleh dipikirkan pelajar. Mana macam saya masuk dulu dengan diploma, tapi dalam perkhidmatan kita dibagi belajar sampai peringkat masters, dan peringkat ini ada peluang yang ada lah. Mana tidak ada halangan, aku tak mampu nak belajar lagi, nak kerja, boleh. Tapi dalam bekerja tu they can go further. So tuan kata sambung belajar takut tak ada duit. So adakah Jabatan Bomba sendiri ada scholarship? Kita ada di bawah tabung kebajikan kita lah. Kita akan bagi pinjaman tanpa
faedah. Mana cuma bayar fee pinjaman je lah. Mana di bawah tabung kebajikan kita bagi pinjaman sebanyak 10,000 untuk menyambung peringkat diploma. Anggota boleh menggunakan duit untuk bayar fee yuran pengajian dan boleh belajar Open University lah. Mana sekarang dah banyak dah. Kita ada soalan ya daripada SMK Putrajaya Precinct 18. Okay. Adik boleh tanya soalan? Hello and Assalamualaikum. Waalaikumsalam. As a fireman, do you need medical knowledge to assist the victims? You need medical knowledge. Yes, medical knowledge. Kalau kita lihat pasukan EMRS kita ada ambulans. Untuk makluman, jabatan kita telah mempunyai lebih kurang 100 unit ambulans. Buat masa ini kita ada 30 unit ambulans dan setiap pengendali ambulans kita ni telah dilatih bukan saja di universiti di Malaysia, tapi kita hantar mereka ke Maryland di US dan mereka adalah paramedik dan kita panggil mereka EMT, Emergency Medical Technicians. Dan dalam tempoh yang sama kita pilih daripada pegawai-pegawai kita yang punya pendidikan dan latar belakang pendidikan kesihatan dan juga perubatan yang cukup baik. Mereka perlu melalui tapisan ujian tapisan, dan apabila mereka terlulus, mereka juga bukan saja sebagai firefighters tetapi mereka dibayar allowance sebagai paramedik. Kita panggil EMT. Lah, like medical officer, paramedic. Kalau adik-adik pergi ke balai-balai yang ada ambulans EMRS tu, itulah ambulans yang dikendalikan oleh paramedik ni. Macam di Putrajaya pun ada, di Kuala Lumpur ni hampir 3-4 balai kita dah ada punya mesin jentera ambulans ini yang memberi perkhidmatan kecemasan di peringkat awal. Dan peranan mereka adalah menstabilkan mangsa sebelum dipindahkan ke hospital. Memang ada perlulah. Tapi kalau bomba biasa perlu tahu tak? Semua bomba kita perlu melalui sijil asas perubatan. Sijil asas perubatan kecemasan lah. Medical first aid. Dia kena tahulah. Tapi bila nak jadi EMT dia kena pergi kursus di akademi kita dan juga akan disahkan oleh Kementerian Kesihatan. Ya. Kompetisi mereka kena diujilah dan disahkan tiap-tiap tahun. Yeah, that is a very good question from SMK Putrajaya. Ni kita ada expert from other school. Yes, from other school, from SK Semariang. Okay, adik boleh tanya soalan? Assalamualaikum, saya Siti Hadijah dari SK Semariang, Kuching, Sarawak. Saya ingin bertanya, apakah aktiviti yang dilakukan oleh bomba jika tiada berlakunya panggilan kecemasan? Sebab itulah kadang ramai orang bertanya lah, kalau tidak ada api, apa bomba buat? Sebenarnya di peringkat balai memang ada jadual di bawah kita panggil jadual tugas harian JTH dan juga LDK, latihan dalam balai, LDB, latihan dalam balai yang perlu dipatuhi oleh setiap anggota di peringkat balai. Contohnya lah, mereka perlu membersihkan peralatan dan juga latihan kajian kawasan. Latihan kawasan ni dah mengenal pasti jalan raya, risiko-risiko yang mereka hadapi akan dibuat di peringkat balai lah. Mereka ada taklimat dipanggil technical atau tactical operasi dan mengenal pasti kawasan jagaan masing-masing lah. Itu memang dibuat di peringkat balai. Kemungkinan besar masyarakat tak nampak lah benda ni dibuat di dalam balai. Sebab itulah peralatan kita saya diuji dan berada dalam keadaan baik setiap masa. Yes. Setiap balai, even hari Sabtu Ahad pun mereka perlu buat latihan di balai LDB, latihan dalam balai, dan juga mereka perlu mematuhi JTH, jadual tugas harian. Ada dalam satu tugas mana, we have to keep them fit. Dan sekarang elemen tambahan adalah setiap anggota bomba perlu lulus IPPT. IPPT adalah
provinsi test untuk ni BMI body untuk tahap kecergasan. Keep fit lah. Keep fit. So bomba kena keep fit all the sekiranya time. mereka gagal ini kemungkinan besar peluang untuk berkuspus, peluang untuk naik pangkat dan peluang untuk ditarik allowance akan berlaku lah. Jadi bukan satu elemen baru dalam jabatan kami. Kita pastikan setiap anggota perlu ada IPPT lah. Mana we have to pass with flying colours lah. So must be fit all the time lah, bomber. Yes. Which is very true. Of course, you need to be fit as a bomber. So yeah, I think we might be running out of time. So I think we're just taking a few more questions from the schools if they have any. Okey, kita ada 2 sekolah lagi yang ingin tanya soalan. Kita ada dari SMK Ilopura Sandakan. Adik, sila tanya soalan. Okey, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 soalan saya ingin bertanya. Pertama, bagaimanakah bomba mendapat sambutan 99 berbanding agensi lain? Dan kedua, apakah praktikal bomba wanita dan lelaki sama? Interesting question. Okey, soalan yang cukup baiklah. Sebenarnya dalam besarkan bomba, kejap sebelum yang kedua tadi ni, soalan berkaitan dengan bomba wanita. Dalam jabatan kami ni, kita tidak membezakan. Kita membezakan keupayaan bomba wanita dan bomba lelaki. Dari segi latihan sama je. Pengambilan dan juga tempoh latihan akan sama, dan cuma penempatannya. Kadang-kadang kita melihat dari segi kata orang wanita ni, kadang-kadang mereka ni lebih kata orang confident kalau berada di apa ni bahagian kesedaran awam, bahagian keselamatan kebakaran daripada operasi. Kadang-kadang kekangannya berlaku oleh kerana di balai ni, balai yang kita bina kebanyakan menempatkan kaki tangan lelaki dan kemudahan yang tidak selesa lah bagi wanita. Jadi kita tak letak dia dalam bahagian operasi. Walaupun tanggungjawab, latihan, tugas wanita dan lelaki sama saja. Tidak ada perbezaan. Cuma mungkin budaya kita lah, budaya di macam contoh wilayah Malaysia ini, kemungkinan percampuran wanita yang terlalu bebas dan lelaki tak digunakan. Kecuali macam pengalaman saya sendiri kalau kita di England, di Sweden, di Amerika, even bilik rehat lelaki dan wanita ni tak ada tak ada perbezaan. Toilet pun tak ada perbezaan. Itu di negara barat. Tapi di Malaysia kita kena kawal bendanya. Cuma balai-balai yang dibina baru adalah bilik rehat untuk wanita. Kita letakkan pegawai bertugas lah. Pertama kali dalam ambulan EMRT yang mana sekiranya ada mangsa wanita lah, mereka kena ada teman untuk attend to this one. Kita tak benarkan kaki tangan lelaki sebab akan menimbulkan banyak kata orang sangka dan juga dari segi keselesaan so ikut Malaysian culture juga lah. So dan soalan pertama tadi soalan yang 99 tu. Yes. Memang 99 kalau kita lihat dari segi MERS, Malaysian Emergency Response System ni, 999 dan kebanyakan panggilan kepada kita lah, pada pasukan bomba lah. Sebab masyarakat akan sedar bahawa apa saja kemelangan 999 yang berada di bomba akan menjadi kata pilihan. Sebab bilik kawalan kita 999 dikawal 24 jam dibandingkan kepada bilik kawalan yang lain. Mana 999 kita is manned 24 hours 7 days a week. Tidak ada mana kita kawal, mana setiap panggilan perlu kita respon dengan cukup baiklah. Alright. I think there's one last thing. Kita ada soalan terakhir dari SMK Seri Pekan ya. Okey, adik boleh tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Tuhan binti Majuki daripada SMK Seri Pekan. Di sini saya ingin bertanyakan, apakah ahli terhadap bomba di sekolah mempunyai peratusan tinggi untuk menjadi ahli seorang ahli bomba? Sorry, soalan tadi boleh ulang tak? Saya tak dapat tangkap pelan. Ulang balik soalan. Adakah ahli bomba di sekolah mempunyai peratusan yang tinggi untuk menjadi anggota bomba?
Penglibatan dalam pasukan Cadet Bomba adakah memberi kesan kepada peluang untuk masuk pasukan bomba ya? Kalau itu kan? Ya. Ya, okey. Memanglah memang dari segi bila kita buat temu duga pengambilan penglibatan pelajar-pelajar dalam Cadet bomba sekolah dan juga aktiviti kebombaan sebenarnya main peranan juga lah sebab penemu duga akan mengambil kriteria kita ini sebagai penimbang tara lah pada weightage kepada pegawai anggota calon yang nak masuk jabatan kita. Bila kita buat banyak pilihan, contohnya peringkat SPM pegawai bomba ni, kita banyak calon. Sebab bila pengambilan bomba ni bahasa pengalaman kita, jawatan kita tawarkan 500 tapi yang mohon 10,000. Jadi kita banyak pilihan. Jadi kita akan pilih pelajar-pelajar yang betul yang calon-calon yang betul dedicated, mereka ada pengalaman, minat untuk jadi seorang pegawai bomba, kita akan buat pilihan utama lah. Itu yang kita buat lah. So memang penting lah. So kiranya kalau masuk unit uniform Cadet Bomba tu might give a bit bonus lah. Yes, it's a bonus lah kepada calon-calon pelajar-pelajar yang ada pengalaman kebombaan ni. Kadang-kadang sijil yang dianugerah penghargaan bomba ni dibawa sekali dalam temu duga lah. Ini akan membantu pelajar tersebut sebagai satu extra point untuk dibandingkan dengan pelajar-pelajar lain. Contoh saya sendirilah pengalaman kita bila kita seorang pegawai beruniform, pelajar beruniform, bila kita bertemu duga, kita yakin kita boleh mempamerkan kebolehan kita, kepimpinan kita, maka kita akan terpilih lah sehingga kita memegang jawatan yang ada sekarang sebagai seorang pengarah bomba ni. Daripada rakan-rakan kita lain, peluang lebih cerah dan kita kata posisi yang tinggi lah. Alright. So Tuan, I think masa kita dah tamat lah kiranya. So I think the last one is I just want you to give some words of advice. Apakah nasihat Tuan kepada yang berminat, yang ingin melibatkan diri dalam bidang bomba ni? Okey, kalau kita pelajar-pelajar kalau ingin menjadi seorang kita dah pilih lah apa cita-cita kita nak jadi seorang pegawai bomba. Kita dah mula sekarang dah semak dalam internet apakah kriteria untuk jadi seorang bomba, apa tugas bomba, apakah akta berkaitan dengan bomba. Perkara-perkara yang menjuruskan kepada keperluan menjadi seorang pegawai, kita kena tahu. Dan kita akan build up kita punya. Sebab yang penting adalah tindakan kita. Kadang-kadang orang bercita-cita tapi dia tak ada tindakan. Sama juga dengan orang yang berangan-angan lah. Tapi untuk sebagai seorang pelajar, sekiranya kita dah ada menanda araskan bahawa pada satu hari aku ingin menjadi seorang pegawai bomba, kita kena tengok apa kriteria menjadi seorang pegawai bomba. Kalau aku ingin jadi seorang petani, apakah ciri-ciri petani yang berjaya? Kalau aku ingin jadi seorang ni, kita kena tahu. Dan bila kita rancang benda ini, insya-Allah lah, saya yakin dengan keberkatan Allah SWT ni, sehingga kita rancang, tidak ada kataan mustahil untuk kita untuk tidak mencapai kejayaan dalam kehidupan kita. Alright. So thank you very much. I think that's all for today. Terima kasih Tuan. So sebagai tanda goodbye, so this is what we do. Okay. Alright. So goodbye. Thank you very much for joining our Frog Connected Classroom. Please continue tweeting and posting with the hashtag FrogCC and hashtag FrogFireSafety. Alright. Thank you very much, schools.